Ada dia tanya soalan tentang takaful. Ada perbezaan antara sistem takaful ni, dia nak mudah nak bagi faham. Kita letak duit dalam satu tabung. Kita kata duit ni kita buat dalam satu tabung, ni sistem tabarruk. Kita letak, ambil satu tabung, kita 10 orang, siapa-siapa di kalangan kita ada masalah boleh gunalah duit ni. Mailah kita bubuh seorang 10. Siapa-siapa ada masalah guna. Itu maksud kita derma. Kita bagi tu atas niat kita nak derma dia, dan dia pun niat derma tu di kalangan kita yang susah. Dia sistem insurans yang menyebabkan diharamkan oleh majoriti para fuqaha. Walaupun ada di kalangan para fuqaha yang memberikan pandangan yang sedikit berbeza seperti Mustafa Zarqa dan seumpamanya, tetapi saya nak sebut ialah dia macam perjudian. Saya letak 3,000. Kalau saya accident, saya akan untung. Saya cedera, saya mungkin dapat 15,000. Kalau saya tak cedera, duit saya 3,000 hilang. Saya bubuh insurans, habis hujung tahun habis. So macam satu pertaruhan. Untung nasib dapat tak dapat tu berdasarkan kepada kemalangan. Dia macam perjudian di sudut itu. Pasal dia sebab tu akad itu membezakan. Ini panjang lagi perbahasannya, dan ini menyebabkan pergi kepada sistem, bukan nama takaful ni kita buat nama lah, yang dia atas dasar tabarruk. Kita letak tu di atas dasar kita tolong menolong, bukan kita menunggu nasib untung rugi kemalangan kita. Bab riba ni pun penting, terutama zaman-zaman kita ni. Saya terkejut ada seorang ustaz, bila orang tanya dia pasal forex, dia kata forex secara mutlak boleh, sedangkan forex ni perlu perincian hukum. Perlis pun dah keluar fatwa, ada forex yang memang tak halal, bahkan yang halal ni sangat minima. Sebab apa? Kerana dia terlibat dengan riba. Tak apa Ustaz, saya tak main forex. Tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa kita tak terlibat dengan riba, tapi sebenarnya riba mendatangi kita daripada jalan yang kita tak sedar. Betul? Umpamanya apa? Umpamanya bila kita nak pergi renew road tax, kita ambil takaful ke insurans? Motor ke kereta ke, kan? Kalau kita ambil insurans, kita dah terlibat dengan riba. Ya memang. Saya sebut ni bukan saya ejen. Saya orang kata ni tu ejen tu. Nanti nak renew ambil kat dia. Tak, ambil kat Syahir. Promedia tajdiid dok buat. Tapi saya nak bagi tahu, berapa ramai di antara orang Melayu yang sedar kepentingan untuk menjauhkan diri daripada riba. Dia tak sedar dia sedang buat riba. Dia kata alah sama je lah, ambil takaful ke insurans ke sama je, claim susah juga nak dapat. Tu dia punya alasan, kan? Bahkan ada yang kata susah ambil takaful ni, susah nak claim. Tak tahu tuan-tuan, sekadar saya kalau saya claim dapat je. Apa beza insurans dengan takaful? Ni kita kena cerita. Saya tak banyak tahu pasal muamalat, tapi sekadar ilmu masa zaman saya belajar degree dulu tu bolehlah cerita sikit-sikit. Sebab saya degree syariah, fiqh usul. Saya bidang fiqh dulu. Maka apa yang menyebabkan insurans tu haram? Kerana dia terlibat dengan riba. Apa ribanya? Yang ni dipanggil ribal fadl dan riba nasi'ah. Nabi kata fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf, kalau jenisnya berbeza, emas nak tukar dengan perak, fabi'u kaifa syi'tum. Ni tak syarat sama banyak, tapi mesti on the spot. Ni yang menyebabkan insurans jadi tak halal. Sebab apa? Sebab kita bayar polisi dengan duit. Duit ni dia mengambil hukum emas sebab dia currency.
Duit ni ambil hukum emas lah, sebab dia currency. Nabi kata tadi kalau nak tukar duit, nak tukar emas dengan emas, kena 2 syarat kan? Sama banyak dan jangan bertangguh. Kalau tak sama banyak, dia jadi ribal fadl, riba lebih. Kalau bertangguh, dia jadi riba nasi'ah. Hari ni kita bayar polisi dekat insurans. Katalah kita bayar 200.5 sebulan. Insurans nyawa. Kita bayar dalam bentuk ringgit. Mengharapkan apa bila kita bayar? Mengharapkan claim. Mengharapkan coverage, betul? Yang mana coverage tu pun dalam bentuk ringgit. Bila ringgit tukar dengan ringgit, apa syarat perlu ada? Sama banyak. Mungkin sama banyak ke? Tak. Kadang-kadang cukup 4 bulan, bayar je 4 bulan, meninggal lah si dia tu. Dapat coverage 1 juta. Padahal bayar baru RM600. Maka ribal fadl berlaku. Betul? Sama lah. Renew road tax guna insurans. Bayar berapa kat syarikat insurans? RM1,000 katakan. Tapi dapat coverage kalau berlaku apa-apa musibah kat kita, na'udzubillah, ada cover sampai RM6,000, RM7,000. Betul? Dia cover. Maka ribal fadl berlaku. Dan kita bayar hari ni polisi, kita dapat coverage bukan tara-tara ni, kita dapat entah bila, dan mungkin tak dapat pun. Maka sebab tu riba nasi'ah berlaku. Saya bila belajar bab ni dulu masa kat Jordan, saya belajar kat Jordan, saya tengok bab ni, saya kata tanggungjawab aku besar. Sebab nak sampaikan benda ni pada orang lain. Saya tak terlibat dengan insurans pada masa tu. Kita student lagi. Kat Jordan mana ada pakai motor, mana ada pakai kereta masa tu. Bersikal pun tak ada. Pergi mana-mana naik bas je. Tapi kita fikir macam mana aku nak sampaikan ilmu ni pada masyarakat. Bila kita balik-balik Malaysia, alhamdulillah, tengok ustaz-ustaz yang puan amalat ni banyak lah bagi tahu kat masyarakat. Antaranya Dr. Zaharudin, Dr. Suki, Dr. macam-macam doktor lagi lah yang dah bagi tahu. Alhamdulillah. Maksudnya mereka dah berusaha awal sebelum pada saya. Tapi saya bila cerita kat masjid benda ni, bila saya cerita kuliah ni kat masjid, sebab sebelum saya masuk bidang hadis, saya kuliah tu lah, kuliah muamalat. Ada yang tak puas hati, ada yang sampai bagi warning, ustaz cerita ni tak habis kat sini. Bahaya. Dan saya bagi tahu saya tak ada kepentingan apa pun. Lainlah kalau saya memang ejen, bolehlah saya kutip duit. Tak. Saya menyebut kerana saya bimbang hadis ni kena pada kita dan kena pada saya, kerana saya tahu satu benda dan tidak menyampaikan. Habis tu macam mana takaful ustaz? Lebih kurang saya tengok. Tak, takaful lain. Kalau tadi kita bayar polisi insurans masuk dalam akaun syarikat, syarikat boleh buat apa saja dengan duit polisi. Berbeza dengan takaful, bila kita bayar je duit takaful tu, bila kita bayar polisi tu, dia akan pecah kepada beberapa bahagian duit kita. Satu bahagian ataupun majoriti, sebahagian besar masuk tabung khairat. Bukan syarikat punya. Syarikat hanya urus duit khairat tu, dipanggil tabung derma. Mana-mana orang kena musibah, ambil tabung tu bagi. Satu lagi tabung dipanggil tabung pelaburan, masuk akaun untuk berlabur duit kita sikit. Dan satu lagi akaun upah. Yang ni syarikat punya, sebab syarikat kena ambil upah sebab dia tolong uruskan sumbangan kita. Kan beza tu. Bahkan kadang kita nak bagi tahu kat saudara mara kan, jangan terlibat dengan benda-benda ni, riba ni. Tapi mereka tak mau dengar. Mereka kata, tak apalah, dosa kecil je. Tak, riba dosa besar. Riba bukan dosa kecil, riba dosa besar. Sebab apa dosa besar? Kerana Allah Ta'ala kata, fa'dhanu birharbin minallah. Kalau kamu tidak hentikan urus niaga riba ni, wahai orang Islam, isytiharlah mereka sedang berperang dengan Allah. Orang Islam kena isytihar. Orang yang makan riba sedang berperang dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, baik.
pastinya ramai tersentuh hati melihat video yang telah dikongsikan berkenaan dengan Prudential BSN. Sebenarnya sekiranya anda masih belum lagi mempunyai plan perlindungan untuk diri sendiri, keluarga, mungkin ini adalah antara yang dapat kami kongsikan, memilih plan perlindungan yang terbaik. Jadi kita bersama dengan tetamu kita, Wan Saifulrizal Wan Ismail, merupakan Ketua Pegawai Pemasaran Prudential BSN Takaful. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, tadi kita dah saksikan sedikit paparan tu. So hati ke hati lah ni. Ni kita nak menyentuh hati, terutamanya golongan muda dalam pasaran perlindungan ini, sebab daripada kajian-kajian kita, golongan muda dia tak berapa fikir untuk plan perlindungan lagi. Jadi kali ini pastinya ada sesuatu yang barulah, katanya mengenai Prudential BSN Anugerah. Jadi mungkin boleh terangkan sedikit mengenai Prudential BSN Anugerah ini. Okey, boleh. Prudential BSN Anugerah ni, produk Anugerah ni, plan Anugerah kini kita dijadikan atau sasarkan plan perlindungan ini sebagai plan takaful yang pertama, untuk terutamanya pada rakyat Malaysia yang tidak ada perlindungan lagi, takaful atau insurance, terutamanya golongan muda. Sebab plan ni kita direka khas supaya dia mampu milik, dia ringkas dan boleh diubah suai mengikut kehendak ataupun keperluan pelanggan yang berbeza. Bila cakap golongan muda ni, usia golongan muda ni sebenarnya apa? Sasaran ni berapa umur usia? Saya rasa dalam lingkungan 20 lepas universiti lah, ketika 23, 25 sampai ke 35, kira golongan yang baru mula bekerja ataupun mula ada keluarga. Jadi plan ni disasarkan untuk golongan-golongan tersebut. Sebab kalau kita tengok daripada pelbagai kajian juga, termasuk Bank Negara Malaysia, jurang perlindungan takaful dengan insurans ni di Malaysia adalah sangat tinggi. Daripada segi pemilikan perlindungan, lebih kurang 1/3 sahaja daripada rakyat Malaysia yang ada perlindungan. Dan kalau ada yang perlindungan pun, kadar perlindungan dia amat berkurangan, dan secara puratanya lebih kurang dalam 50,000 ke 60,000. Berbanding dengan pendapatan tahunan dalam secara puratanya dalam 30 ke 40,000 ringgit. Jadi kalau apa-apa terjadi, kalau apa-apa musibah, kita minta jauhkan. Tapi kalau ada apa-apa musibah, bayangkan perlindungan yang ada mungkin tak cukup untuk cover pendapatan tahunan. Kita tak tahu juga apa keunikan, kelainan lah yang ditawarkan berbanding dengan produk-produk takaful yang dah ada, sedia ada di pasaran. Okey. So keunikan anugerah ni, seperti saya terangkan tadi, kita jadikan dia lebih mudah dan ringkas. Kenapa? Sebab daripada kajian juga kita dapati sebab-sebab utama orang tidak memiliki plan perlindungan adalah keupayaan kemampuan, dan juga daripada segi kesusahan untuk memahami plan-plan takaful atau insurans yang sedia ada. Jadi kita perlukan jadikan produk ni lebih mudah, lebih mudah dipahami dan senang faham dan lebih mampu milik lagi. Sebagai contohnya, untuk perlindungan asas daripada plan anugerah ni, dia bermula daripada lebih kurang dalam RM50 sebulan, serendah RM50 sebulan. Kalau kita tambah lagi dengan plan-plan tambahan, perlindungan tambahan yang ada di dalam plan anugerah ni, kita boleh dapat lebih kurang dalam RM100 sebulan. Jadi kan benda ni adalah sangat mampu bilik. Kita jadikan benda ni lebih, plan ni pun lebih senang difahami. Sebagai contohlah, sekarang banyak plan-plan yang di pasaran, ada plan-plan yang berkaitan dengan pelaburan. Plan perlindungan berkaitan pelaburan. Tetapi yang tu mungkin untuk golongan yang lebih sophisticated lagi, ada golongan yang nak tahu dana-dana yang perlu dilaburkan. Tapi plan ni kita pelanggan tak perlu pilih dana yang hendak dilaburkan, sebab dia kita nak fokus plan ni untuk perlindungan saja. Dengan plan perlindungan tambahan juga atau rider yang kita ada, kita design dia khusus untuk golongan sasaran.
golongan yang muda-mudi ni, dia ada 3 jenis perlindungan tambahan. Ya. Jenis yang pertama adalah kita panggil Medic Protector. Medic Protector ni adalah rider atau perlindungan yang menyediakan bantuan kewangan. Kalau pelanggan kita masuk hospital ke apa, dia akan cover hospital expense tu. Baik. Kita ada crisis protector yang kalau ada terdapat mana-mana, kalau pelanggan terdapat mana-mana critical penyakit Baik. critical illness, dia akan bayar sekaligus. Itu penyakit tu memang adalah senarai penyakit yang senarai tertentu. penyakit, 36 jenis penyakit termasuk kanser, heart attack semua dalam crisis protector tu. Dan juga yang lagi unik juga, kita ada income protector yang menyediakan pendapatan tahunan, memberi bayaran pendapatan tahunan sekiranya pelanggan disahkan mengidap penyakit kritikal ataupun kehilangan upaya kekal. Apa tujuan kita yang ada rider ni? Kalau kita perlindungan tambahan ni, kalau kita tengok perlindungan tambahan yang kita ada, dia tak banyak tapi dia khusus. Yeah. Dan also kita perlindungan tambahan ini, kita manfaat dia adalah lebih kepada manfaat yang boleh diterima sewaktu hidup lagi. Ya. Sebab pelan-pelan takaful kita atau insurans kita selalu kaitkan dia dengan manfaat semasa mati, tapi ini kita khususkan pada manfaat yang semasa hidup lagi. Kenapa itu penting? Sebab kalau kita nak bercakap pasal perlindungan dengan golongan muda ni, soal kematian dia jauh sikit daripada minda. Kan kadang-kadang sebab tu kadang-kadang kesedaran tu kurang sikit. Takpelah, mesti sihat dan sebagainya. Tak apa, saya sihat lagi, saya muda baik. lagi kan. Okay, kalau sekiranya mereka ni mengambil Prudential BSN Anugerah, apa yang kelebihan kepada golongan muda ni lah kalau mereka mengambil tawaran? Okey. Kelebihan pada untuk golongan muda ni, daripada Prudential BSN kita ada 16,000 ejen. Ejen-ejen kita bertauliah dan boleh memberi nasihat kewangan yang bersesuaian dengan pelanggan. Tapi selain daripada itu, also kalau bergantung pada plan, tadi saya ada cakap ada satu plan perlindungan tambahan Medic Protector kan. Medic Protector. Bergantung pada plan Medic Protector tu, kita pun ada keunikan dia. Kita ada menyediakan manfaat subsidi imunisasi untuk pergi haji ataupun pergi umrah. Ini pertama sekali di dalam pasaran ini. Dan juga kita ada berbagai cara untuk pelanggan berkomunikasi dengan PRUBSN. Kita ada portal pelanggan kita. Kita juga ada panel-panel hospital dengan klinik yang luas. Dan untuk sampai akhir tahun ni juga kita ada promotion, 2 promotion dia. Kalau beli dengan bergantung pada kadar perlindungan yang dibeli ataupun amount contribution atau premium yang dibeli, pelanggan boleh mendapat MyDNA Kit. MyDNA Kit ni untuk kita boleh testnya DNA dan kita boleh tahu faktor-faktor DNA kita yang boleh mempengaruhi lifestyle ataupun cara pemakanan kita. Kebakaran risiko dan sebagainya. Baik. Okey, kepada mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan Prudential BSN anugerah ini, boleh layari sedikit maklumat di laman web prubsn.com.my. Ada juga Facebooknya @PRUBSN, PRUBSN. Pusat khidmat pelanggan pada talian 0320537188. Jadi mungkin boleh terus dapatkan maklumat yang telah kita kongsikan untuk anda mengenai dengan PRUBSN Anugerah. Terus ke laman web lebih senang untuk mengetahui lebih lanjut. Kan? Baik, terima kasih kepada Cik Wan Saiful Rizal Wan Ismail, Ketua Pegawai Pemasaran Prudential BSN Takaful. Kita mengharapkan ini adalah satu lagi package dan platform kepada generasi muda peka dan sedar tentang betapa pentingnya pelan perlindungan dan juga insurans. Baik.